Bismillahirrahmanirrahim. Keluhan golongan Ansar. Ansar ialah orang beriman yang datang dari Madinah, khususnya Aus dan Khazraj. Sab'a Nabi yang disanjung dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka yang berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi, berwala dengan penuh ikhlas, sanggup mati menegakkan Islam, sanggup lawan siapa saja yang menentang Islam. Ini golongan Ansar. Walaupun keluarga dia sendiri tak beriman, lawan Nabi, dia start dengan Nabi, maka mereka sangat dimuliakan oleh Allah. Namun harta rampasan perang menjadi ujian. Bila banyak harta rampasan perang ni, banyak sumbangan, banyak harta jadi ujian. Pembahagian harta ghanimah rampasan perang Hunain menimbulkan keluhan dalam kalangan Ansar, kerana tiada dalam kalangan mereka yang mendapat habuan ghanimah. Dalam keadaan iman mereka tetap kuat, teguh, kental dan sentiasa bersedia menunaikan janji mereka kepada Rasulullah SAW untuk rebah bangun dan sehidup semati bagi menegakkan Islam. Tetapi jelingan kepada harta menyentuh perasaan hati mereka. Timbul persoalan mengapa diberi dengan banyak kepada orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin Arab Badawi, tidak kepada Ansar. Pemimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu datang menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan keluhan mereka. Nabi bagi 200 ekor unta, 100 ekor unta, 50 ekor unta kepada pemimpin Mekah, kepada orang pemimpin Badawi yang baru masuk Islam. Golongan Ansar tak beri apa. Sedangkan mereka berjuang dengan Nabi sampai mati-matian. Lalu pemimpin mereka datang bertemu dengan Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Fa'ina anta min dhalika ya Sa'ad?" Nabi tanya, "Di mana kedudukanmu sendiri dalam perkara itu, wahai Sa'ad?" Nabi tanya, "Mu macam mana? Mu macam orang lain juga?" Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi," kata Sa'ad. "Wahai Rasulullah, saya juga termasuk dalam kalangan kaum saya." Begitulah juga Rasulullah saya begitu juga. Tengok orang lain boleh ratus-ratus ekor unta buat balik, kami tangan saja je, tak dapat apa. Rasulullah SAW memerintah supaya dikumpulkan mereka semua di satu tempat tanpa ada orang lain. Nabi suruh kumpul puak Ansar, jangan ada orang lain. Setelah mereka semua berkumpul, maka berlakulah perkara menyayak hati, penuh pengajaran yang dicatatkan oleh para ulama hadis dalam sirah seperti berikut. Ulama hadis meriwayatkan, "Fahamidallaha wa athna alaihi bima huwa ahluh. Thumma qala ya ma'syaral ansar, ma maqalatu balagatni ankum wajdatun wajadtumuha alayya fi anfusikum alam atikum dalalan fahadakumullahu bi wa alatan fa'agnakumullahu bi wa a'daan fa'allafa baina qulubikum." Qalu bala Allah wa rasuluhu amannu afdal. Thumma qala ala tujibuni ya masyara ansar. Qalu bimadha nujibuka ya Rasulullah. Lillahi wa lirasulihi al-minnat wal fadl. Ay wa fi lafzin qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wajadtana fi zulmatin fa'akhrajana Allah bika ila nur, wa wajadtana ala shafa jarafin minan nar fa'anqadana Allah bika, wa wajadtana dalalan fahadana Allah bika. Faradina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya
fa'al ma syi'ta fa anta ya Rasulullah fi hallin qala idzan wallahi law syi'tum laqultum fasaddaqtum ataitana mukadziban fasaddaqnaka wa makhdulan fanasarnaka wa taridan fa'awaynaka wa ailan fa'aghnaynaka faqala al-ansar al-mannu lillahi wa rasulih wal fadlu alaina wa ala ghairina faqala ma hadithu balaghani ankum fasakatu faqala ma hadithu balaghani ankum faqala fuqaha'ul ansar amma ru'usuna falam yaqulu syai'an wa amma nasun minna hadisatu asnanihim qalu yaghfirullahu ta'ala li rasulillah yu'ti quraishan wa yatrukuna wa suyufuna tuqtaru min dima'ihim faqala sallallahu alaihi wasallam inni la u'ti rijalan hadithu ahdin bi kufrin ata'allafuhum wa fi riwayatin inna quraishan hadithu ahdin bi jahiliyatin wa musibah wa inni aradtu an udbirahum wa ata'allafahum awjadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fiyya laghaghah allaftu biha qauman liyuslimu ay liyuhsina islamahum wa yuslima ghairuhum tab'an lahum wa wakkaltukum ila islamikum ats-tsabitu alladhi la yuzalzal ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaba an-nasu bisyati wal ba'ir wa tarja'u bi rasulillahi ila rihalikum wa walladhi nafsu muhammadin biyadihi laula al-hijratu lakuntu rajulan minal ansar wa salakal ansaru syu'aban lasalaktu sya'ban lasalaktu sya'bal ansar Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa fi lafzin fabakal qawm hatta akhdallu luhahum wa qalu radina bi rasulillah qisman wa hadda thumma sarafa Rasulullah sallam wa tafarraqu wa qala hubbul ansari ayatul iman wa bughduhum ayatul nifaq وقال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وقال لهم اللهم أنتم أحب الناس إلي قالها ثلاثا daripada Sirah Halabiyah. Maksudnya setelah memuji dan memuja Allah dengan selayak-layaknya kemudian bersabda, wahai golongan Ansar, apakah cakap kamu yang sampai kepadaku dan adanya rasa marah yang kamu dapati berada dalam diri kamu terhadapku? Adakah ketika aku datang kamu dalam keadaan sesat lalu Allah memberi hidayah kepada kamu? Dalam keadaan fakir Allah menjadikan kamu kaya. Dalam keadaan berpecah Allah menjinakkan hati-hati kamu. Mereka menjawab, ya Allah dan Rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak memberi jawapan kepadaku wahai golongan Ansar? Mereka menjawab, dengan apa kami menjawab kepada wahai Rasulullah? Allah dan Rasulnya yang memberi kurnia dan kelebihan. Mengikut satu riwayat yang lain, mereka menambah dengan berkata, wahai Rasulullah, engkau dapati kami dalam keadaan kegelapan sesat. Lalu dengan jasamu Allah mengurniakan cahaya petunjuk kepada kami. Dalam keadaan berada di tepi gunung gaung neraka, lalu dengan jasamu Allah menyelamatkan kami. Dalam keadaan sesat, lalu dengan jasamu Allah memberi hidayah kepada kami. Maka kami redha Allah Tuhan kami, Islam agama kami dan Muhammad Nabi kami. Buatlah yang Rasulullah mahu, kamu bebas melakukan apa sahaja. Kata Nabi, Muhammad Absal kata, SAW bersabda, ingatlah demi Allah, kalau kamu mahu nescaya kamu berkata demi sesungguhnya kamu benar.
Demi sesungguhnya kamu benar, tidak berbohong. Tidakkah engkau Rasulullah datang di tempat kami dalam keadaan dibohongi? Maka kamilah orang yang mempercayai. Dibiarkan kamilah yang menolongnya, dihalau kamilah yang memberi perlindungan. Mereka menjawab, kurnia adalah milik Allah dan Rasulnya, kelebihan bagi kami dan orang lain. SAW bersabda, apakah yang kamu cakap telah sampai ke pengetahuanku? Mu ada bercakap bagian-bagian. Mereka berdiam diri. SAW mengulangi sabdanya, apakah percakapan yang kamu ucapkan telah sampai ke pengetahuanku? Mu bercakap, merungut tak boleh. Habuan orang lain boleh. Lalu yang faham dalam kalangan mereka menjawab, pemimpin Ansar menjawab, ulama-ulama Ansar menjawab, pemimpin-pemimpin kami tidak berkata apa-apa. Yang celupa dalam kalangan kami berkata, mudah-mudahan Allah mengampun Rasulullah kerana memberi harta ghanimah kepada Quraisy, tidak pada kami. Padahal pedang-pedang kami berlemburan dengan darah mereka. Katanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memberi ghanimah kepada beberapa orang yang masih baru meninggalkan kekufuran. Aku hendak jinakkan mereka. Mengikut riwayat yang lain bersabda, kaum Quraisy baru sahaja meninggalkan jahiliyah dan ditimpa musibah kekalahan. Aku hendak pulihkan mereka dan jinakkan mereka. Aku dapati dalam diri kamu sedikit kecenderungan kepada dunia. Aku beri kepada orang lain kerana memujuk mereka masuk Islam, atau untuk menguatkan lagi Islam mereka, dan supaya orang lain mengikut mereka masuk Islam. Kata Nabi, aku beri ni nak jinak orang. Aku serah Islam kepada kamu, kepada diri kamu sendiri tanpa dengan digoncang. Wahai golongan Ansar, adakah kamu tidak redha? Biarlah orang lain pulang ke kampung mereka dengan membawa unta dan kambing, adapun kamu membawa Rasulullah pulang bersama kamu. Orang lain balik ke kampung, bawa unta, bawa kambing, bawa balik Rasulullah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam tangannya, kalau tidak kerana hijrah, nescaya aku termasuk dalam galangan Ansar. Kalau golongan lain berjalan di satu jalan dan golongan Ansar berjalan di jalan yang lain, nescaya aku bersama dengan Ansar, kata Nabi. Ya Allah Tuhanku, berilah rahmatmu kepada Ansar, anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar. Nabi doa kepada Ansar dan cucu-cucu Ansar sehingga hari ini. Maknanya golongan keturunan Ansar ni dapat rahmat doa Nabi sehingga hari ini. Dia mendengar ucapan itu, mereka menangis sehingga membasahi janggut dan berkata, kami redha dengan Rasulullah menjadi bahagian kami. Lalu Rasulullah SAW beredar dan mereka juga beredar. Mengikut riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, kasihkan, rahmatkan Ansar menjadi tanda iman, memarahi Ansar menjadi tanda munafik. Barang siapa yang sayang pada Ansar menandakan dia beriman. Barang siapa yang marah pada Ansar, dia munafik, kata Nabi. Dan baginda bersabda, tidak mengasihi Ansar malaikat seorang beriman, dan tidaklah memarahi Ansar malaikat seorang munafik. Sesiapa yang mengasihi Ansar, nescaya dia dikasihi Allah. Dan sesiapa yang memarahi Ansar, nescaya dia dimurkai Allah. Dan baginda bersabda lagi, ya Allah Tuhanku, mereka lah manusia yang paling aku kasihi. Diulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada golongan Ansar. Pembebasan tawanan. Berlaku pula peristiwa dibebaskan tawanan. Rasulullah SAW berada di Ja'ranah melebihi 10 hari. Ja'ranah ialah tempat orang buat umrah di situ. Ja'ranah. Nabi duduk situ sama 10 hari. Dalam masa itu berlaku beberapa peristiwa menarik. Di antaranya ialah kedatangan rombongan Hawazin berjumlah 14 orang.
yang diketahui oleh bapa saudara susuan Rasulullah SAW bernama Zuhair bin Surd memohon dibebaskan tawanan dan harta rampasan perang Hunain kerana semuanya habis, telah dibodohkan, semuanya habis oleh kebodohan Malik bin Auf yang berlindung di Taif. Mereka juga mengisytiharkan Islamnya dengan menyampaikan ucapan yang menyayat hati pendengar, antara lain menegaskan di mana pemimpin golongan Hawazin, Zuhair bin Surd, dia ni kebetulannya ialah kena bapa saudara susu Nabi, iaitulah adik-beradik Halimah Sa'diyah. Dalam kisah maulud Nabi dulu, Nabi menyusun dengan Halimah Sa'diyah. Jadi Zuhair bin Surd ni adik-beradik Halimah Sa'diyah. Jadi puak saudara susu Nabi. Dia menyampaikan ucapan, wahai Rasulullah, kami memohon agar dibebaskan tawanan keluarga perempuan yang pernah engkau menyusunya, di mana mulutmu pernah dipenuhi susunya. Kami adalah orang pandai berterima kasih pada orang yang berbudi. Berilah kemaafan kepada anak-anak kepada yang pernah engkau menyusu dengannya, kerana keampunan itu memberi nama yang masyhur. Dia pujuk Nabi. Kerana dia ambil tawan ni ialah anak beranak susu Nabi. Jawab Rasulullah SAW, in ahabbal hadisi ilayya asdaquh fakhtaru ihda ta'ifatain imma sabyu wa imma al-mal. Kata Nabi, sesungguhnya percakapan yang paling aku kasih ialah yang paling benar. Maka pilihlah dia antara dua perkara, sama ada tawanan atau harta. Kata Nabi, mu nak tawanan dibebaskan ke nak harta? Aku pilih pada kamu. Harta pun ada, tawanan pun ada. Pilih sama ada mu nak harta ghanimah yang aku bagi ataupun tawanan yang aku bebaskan. Kerana harta ghanimah ada hukumnya yang ditetapkan oleh Al-Quran. Mereka menjawab bahawa mereka lebih mengutamakan pembebasan tawanan. Mereka tabuh unta, kambing, nak tawanan dibebaskan. Memang sebenarnya dalam keluarga Hawazin adalah keluarga susuan Rasulullah SAW. Mereka bersama kabilah Thaqif yang berkubur di Taif. Sebahagiannya lari di Taif dalam kubur. Mereka adalah saki-baki kekuatan musyrikin Arab. Rasulullah SAW mengambil langkah memilih tawanan dibebaskan, sebagaimana yang dipilih oleh mereka dan dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya. Disebut dalam Quran, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Surah Muhammad ayat 4. Maksudnya, maka apabila kamu bertemu orang kafir di medan perang jihad, maka pancunglah leher-leher mereka sehingga kamu membunuh mereka dengan banyak, jadi mengalahkan. Maka tawanlah yang hidup dan ikatlah tawanan itu dengan sekuat-kuatnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepadamu sama ada hendak membebaskan percuma atau membebaskan dengan tebusan, sehingga berakhirnya peperangan. Demikianlah kalau Allah menghendaki, nescaya ia membinasakan orang-orang kafir itu tanpa peperangan. Tetapi ia hendak menguji kamu supaya berlawan di antara satu sama lain. Dan orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah, maka Allah tidak sekali-kali mensia-siakan amalan mereka. Ayat ini menggalakkan orang Islam berjihad walaupun berperang, menentang musuh-musuh Islam, sama ada menang ataupun mati.
Padahal Allah Ta'ala maha berkuasa untuk memberi kemenangan dengan kun fayakin. Kun fayakun saja. Allah Ta'ala berkuasa. Pasal apa Allah Ta'ala menyusahkan orang Islam sehingga berperang mempertahankan agamanya? Kerana Allah Ta'ala nak menguji manusia dalam kehidupan dunia. Dia beri pahala yang besar kepada mereka yang berjihad, mengorbankan harta dan jiwa raga untuk menegakkan Islam. Dan dia beri hukum. Dalam tawanan perang, dia beri pilihan. Sama ada dibebas dengan tebusan atau dibebas dengan percuma. Dia boleh buat pilihan. Jumlah tawanan wanita dan kanak-kanak selama 1,000 orang ditawan. Mengikut hukum Islam, mereka dijadikan hamba kerana realiti di zaman itu, perhambaan tidak mudah dihapuskan. Kerana zaman itu, zaman tawanan dijadikan hamba. Maka Allah Ta'ala izinkan kita orang Islam menjadikan tawanan musuh sebagai hamba. Itu realiti masa itu. Tetapi Islam mewajibkan penjagaan yang baik laksana keluarga sendiri. Walaupun hamba, kena jaga macam anak beranak sendiri. Haram dizalimi dengan apa cara sekalipun. Namun Islam menentukan hukum-hukum yang membebaskan hamba dengan pelbagai cara. Di mana Islam berbeza dengan agama lain dan ajaran manusia dalam menangani masalah hamba. Kejayaan hukum Islam terbukti dengan hilangnya perhambaan dalam masyarakat Islam. Dan bekas hamba boleh memegang jawatan paling tinggi dalam negara Islam. Hukum Islam masalah hamba berbeza dengan kaum lain. Yang pertama, hamba dilayang macam keluarga, tak boleh zalimi sekali-kali. Macam anak isteri kita. Hamba ni. Macam anak isteri. Kalau hamba perempuan, macam isteri lah. Tak kahwin lagi. Jadi boleh duduk sekali. Anak-anak kita, siapa begitu. Tapi hukum nafkah macam isteri juga. Wajib. Begitu juga kanak-kanak jadi hamba kena jaga macam anak kita. Dalam masa yang sama, zalim terhadap hamba dosa besar. Kemudian kalau buat kesalahan-kesalahan jenayah yang berat ataupun dosa yang besar, melanggar sumpah dan seumpamanya, setubuh ni isteri bulan Ramadan, waktu siang hari, hukuman yang pertama merdekakan hamba. Bunuh orang, tak sengaja, merdekakan hamba, hukuman dia. Kemudian merdekakan hamba, pahalanya besar. Kalau bergurau, merdekakan hamba, jadi merdeka mengikut hukum syarak. Macam bergurau tolak isteri, jatuh tolak. Bergurau yang jadi murtad. Ini benda yang tak boleh bergurau. Tak boleh bergurau sekali-kali. Termasuk merdekakan hamba, kalau bergurau pun hukumnya jadi merdeka. Oleh kerana hukum-hukum macam ini, dalam kerajaan Islam, tak ada hamba pada hari ini. Hilang terus. Dan hamba, bila masuk Islam, sama dengan orang Islam lain. Ada jadi ulama besar, pemimpin besar. Bahkan bertukar ganti, bila orang Arab sudah lemah, orang yang bekas hamba jadi pemimpin, jadi khalifah, memerintah negara. Ini dalam Islam. Kerajaan Abbasiyah, sebahagiannya adalah bekas-bekas hamba. Asalnya. Termasuklah kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Ayyubiyah, kerajaan Mamalik. Asalnya itu daripada hamba. Bila sudah masuk Islam, jadi pemimpin. Dalam peristiwa Hunain, Rasulullah SAW memulakan dengan dirinya sendiri membebaskan tawanan di bawahnya dan keluarganya. Terutamanya melihat kepada ramainya dalam kalangan Hawazin yang mengisytiharkan Islamnya. Dalam masa yang sama, para sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar mengikut jejak langkah Rasulullah SAW membebaskan tawanan. Adapun orang yang tidak mahu membebaskan, diberi tawaran 6 ekor unta betina bagi setiap orang yang dibebaskan. Akhirnya semua dibebaskan. Orang bebaskan hamba, Nabi beri hadiah. 6 ekor unta betina. Barang yang mahal zaman itu. Rasulullah SAW bersabda, di mana perginya Malik bin Auf? Nabi tanya, mana Malik bin Auf? Pemimpin Hawazin.
Mana? Mereka menjawab, dia melarikan diri ke Taif. Dia lari Rasulullah duduk kota Taif. Sabda Rasulullah SAW, kalau dia datang, aku bebaskan keluarga dan hartanya. Dan aku beri kepadanya 100 ekor unta, kata Nabi. Nabi istihar. Sekiranya Malik bin Auf datang serah diri, aku bebaskan keluarga dia, aku akan beri hadiah 100 ekor unta. Tawaran ini disampaikan kepada Malik bin Auf yang bersembunyi dalam kota Taif. Bila dengar Nabi nak beri 100 ekor unta, nak bebaskan keluarga, lalu dia menyusup keluar dan menyerah diri kepada Rasulullah SAW dan mengisytiharkan Islamnya. Itu masuk Islam. Dan Rasulullah SAW melantiknya menjadi ketua di daerahnya. Lantik ketua daerah walaupun baru masuk Islam. Lantik dia ketua. Islamnya pemimpin memberi kekuatan yang besar kepada perkembangan Islam, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang-orang yang terpilih dalam kalangan kamu di masa jahiliyah menjadi orang-orang yang terpilih juga di masa Islam apabila mereka faham memainkan peranannya setelah Islam. Orang cerdik, orang bijak, kalau dia masuk Islam, tak hilang cerdik bijak dia. Kalau dia layak jadi pemimpinlah dia. Bukan dia pecat, dia pemimpin. Dan sebab itu, contohnya Raja Masraq, Raja Oman. Raja Masraq, Raja Oman, bila Nabi tulis surat, dia masuk Islam. Dia jadi raja, tak dia pecat daripada raja. Terus dia jadi raja. Tak diturun daripada takhta dia. Raja Habasyah sebagai contohnya. An-Najashil Asqam. Masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi istihad jadi raja di Habasyah. Tak dipecat. Tak kisah jadi raja, jadi presiden, jadi apa. Bila terima Islam, dia terima mengikut kedudukan dia. Islam terima. Yang pentingnya masuk Islam dan ikut hukum Islam. Yang pentingnya. Wallahu a'lam.